Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada kamu semua, para pelajar kelas PK Arif dan PK Amanah. Seperti biasa, pada setiap hari Selasa, kamu akan bersama-sama dengan cikgu bagi sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah PDPR untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tingkatan 3 KSSM Pendidikan Khas. Apa khabar kamu semua? Cikgu harap kamu semua sihat sejahtera dan dapat mengikuti sesi PDPR kita pada hari ini dengan keadaan yang sempurna, insya-Allah. Untuk sesi PDPR kita pada hari ini, kita akan masuk kepada unit yang baru iaitu unit yang ke-8, pemakanan dalam bidang pendidikan kesihatan. Tajuk yang akan kita pelajari adalah keperluan kalori seharian. Standard kandungan 8.1, amalan pemakanan sihat dan selamat, kepentingan mengurus keperluan kalori seharian. Standard pembelajaran 8.1.1, menjelas maksud kalori. 8.1.2, menilai pengambilan kalori seharian. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pengajaran ini nanti, kamu semua akan dapat yang pertamanya, menjelaskan maksud kalori secara lisan atau secara jawapan latihan di atas talian. Yang keduanya nanti, kamu akan dapat menjelaskan pengambilan kalori yang sesuai setiap hari bagi seorang individu lelaki dan perempuan berdasarkan jadual yang diberi. Jadi pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan pemakanan. Cikgu harap kamu semua telah bersedia untuk menerima sesi pengajaran dan pembelajaran daripada cikgu. Mari kita semua belajar bersama-sama. Pernah atau tidak kamu mendengar perkataan kalori? Apakah yang dimaksudkan dengan kalori? Baik, cikgu akan menerangkan kepada kamu apakah yang dimaksudkan dengan kalori. Kalori ialah unit yang digunakan untuk mengukur tenaga yang diperolehi daripada tubuh badan ketika mengambil makanan atau minuman. Ini bermaksud setiap makanan atau minuman yang kita ambil atau kita makan mempunyai nilai kalori tertentu yang akan seterusnya membekalkan tenaga kepada tubuh badan kita. Kenapa manusia memerlukan tenaga? Tubuh badan manusia memerlukan tenaga untuk melakukan aktiviti seharian seperti belajar, bekerja, bermain, beriadah dan sebagainya. Jadi, setiap makanan yang kita makan itu ianya mempunyai nilai kalori yang tersendiri. Ada makanan yang mempunyai nilai kalori yang tinggi. Ada minuman yang mempunyai nilai kalori yang tinggi. Ada juga makanan dan minuman yang mempunyai nilai kalori yang rendah. Berikut cikgu sertakan 4 jenis makanan yang sering kita makan pada setiap hari yang mempunyai nilai kalori yang tinggi. Ianya diertikan sebagai makanan berkalori tinggi. Yang pertamanya adalah makanan segera. Makanan segera ini terdiri daripada contohnya ayam goreng, burger, kentang goreng dan sebagainya. Kemudian adalah nasi lemak. Nasi lemak ini merupakan makanan yang berkalori tinggi. Seterusnya adalah mi goreng. Tidak kira nasi goreng, mi goreng, kuih-tiaw goreng, bihun goreng. Ianya merupakan makanan yang berkalori tinggi. Dan yang terakhirnya adalah nasi ayam. Info tambahan kepada kamu, cuba perhatikan pada ruang kanan di bahagian slide ini. Kurma, buah pisang dan kekacang merupakan contoh makanan berkhasiat
yang mempunyai kalori yang tinggi. Jadi, apakah kalori itu baik untuk kesihatan kita atau tidak baik untuk kesihatan kita? Cikgu akan terangkan kepada kamu pada slide yang seterusnya. Berikut cikgu sertakan contoh nilai kalori bagi jenis-jenis makanan dan minuman tertentu. Perhatikan nilai kalori bagi setiap makanan yang selalu kita makan. Cikgu telah menyenaraikan ia mengikut kumpulan-kumpulan yang tertentu. Perhatikan bagi kategori makanan rutin. Nasi putih kuantiti 1,5 cawan, nilai kalori yang akan kita terima adalah sebanyak 260. Cuba bandingkan dengan sepinggan nasi lemak. Sepinggan nasi lemak mempunyai 400 kalori. Cuba bandingkan pula dengan nasi goreng bertelur. Dengan kuantitinya adalah sepinggan. Ianya mempunyai 635 nilai kalori. Sangat tinggi. Sekarang kita lihat nasi biryani. Nasi biryani sepinggan mempunyai 880 kalori. Ini bermakna pengambilan nasi putih merupakan satu perkara yang sangat bagus untuk kesihatan kita kerana nasi putih mempunyai nilai kalori yang rendah. Pengambilan nilai kalori yang tinggi pada setiap hari dan melebihi daripada keperluan seharian boleh menyebabkan kita menghadapi ancaman penyakit-penyakit tertentu seperti kegemukan, kencing manis, darah tinggi, serangan jantung dan sebagainya. Kamu boleh melihat jadual yang telah cikgu berikan ini dan kamu dapat menilai makanan manakah yang sebaiknya untuk kamu makan. Berikut adalah jadual nilai kalori bagi kategori makanan segera dan juga kuih-muih tradisional yang biasa kita makan pada setiap hari. Ianya juga mempunyai nilai kalori yang tinggi dan ada juga yang mempunyai nilai kalori yang rendah. Begitu juga dengan minuman yang kita minum pada setiap hari. Ianya mempunyai nilai kalori yang rendah dan juga tinggi. Itulah sebabnya cikgu sentiasa menggalakkan kamu untuk minum air suam ataupun air kosong kerana ianya mempunyai nilai kosong kalori. Cuba perhatikan teh tarik yang biasa kita minum. Teh tarik mempunyai nilai 130 kalorinya. Sekiranya diminum secara berlebihan, ianya tidak baik untuk kesihatan kamu. Begitu juga dengan minuman-minuman yang lain seperti kopi ais, teh, dan sebagainya. Berikut adalah keperluan kalori seharian. Keperluan kalori seharian untuk kita adalah berbeza mengikut umur, jantina, saiz badan dan tahap aktiviti fizikal. Sekiranya kamu melakukan kerja-kerja berat ataupun melakukan aktiviti riadah pada tahap yang tertinggi, maka semakin banyaklah nilai kalori yang perlu kamu ambil setiap hari. Tetapi sekiranya kamu tidak melakukan perkara-perkara tersebut, maka kamu tidak perlu untuk mengambil jumlah makanan yang berlebihan yang mempunyai nilai kalori yang tinggi. Jadual di bawah ini menunjukkan jumlah keperluan kalori seharian bagi seseorang individu mengikut jantina dan umurnya. Bagi seorang lelaki yang berumur 10 hingga 12 tahun, jumlah kalori seharian yang perlu diambil olehnya adalah sebanyak 1930. Berbeza dengan perempuan yang berusia yang sama, ia perlu mengambil jumlah kalori sehariannya adalah 1710. Kamu boleh melihat dalam jadual ini.
Jadual ini nanti cikgu akan sertakan dalam nota kamu. Dalam usia kamu sekarang, iaitu dalam lingkungan 16 ke 18 tahun, maka kamu memerlukan jumlah nilai kalori yang tinggi, iaitu 2,340 bagi lelaki dan 1,890 bagi seorang perempuan. Namun demikian, sekiranya kamu mengambil makanan dengan jumlah yang melebihi keperluan kalori seharian, maka seperti yang telah cikgu jelaskan kepada kamu itu tadi, kamu boleh diancam oleh penyakit-penyakit yang berbahaya seperti kegemukan, darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Pilihan ada di tangan kamu. Maka sebelum kamu menjamah suatu jenis makanan, maka perhatikan dahulu jadual yang telah cikgu sertakan kepada kamu. Ianya boleh menjadikan kamu lebih sihat dan sejahtera pada masa hadapan. Apakah kesimpulan yang boleh kita pelajari daripada sesi PDPR kita pada hari ini? Yang pertamanya ialah maksud kalori. Kalori ialah unit yang digunakan untuk mengukur tenaga yang diperolehi daripada tubuh badan ketika mengambil makanan atau minuman. Kita juga dapat mempelajari bahawa setiap makanan dan minuman yang kita ambil setiap hari mempunyai nilai kalorinya yang tersendiri. Ada makanan dan minuman yang mempunyai nilai kalori yang tinggi dan ada juga makanan minuman yang mempunyai nilai kalori yang rendah. Oleh yang demikian, kita haruslah mengambil makanan dan minuman mengikut jumlah kalori yang sesuai berdasarkan faktor jantina, usia dan gaya hidup kita. Seperti yang telah cikgu jelaskan tadi, sekiranya kamu melakukan kerja-kerja berat atau melakukan aktiviti fizikal yang berat, maka semakin tinggilah jumlah kalori yang diperlukan oleh tubuh badan kamu. Pengambilan makanan yang mempunyai nilai kalori yang tinggi berpotensi untuk menjadikan kamu mengalami masalah kesihatan yang serius seperti kegemukan, serangan penyakit berbahaya seperti kencing manis, darah tinggi, lemah jantung dan sebagainya. Namun demikian, sekiranya pengambilan makanan kamu mempunyai nilai kalori yang rendah dan tidak mencukupi untuk tubuh badan kamu, kamu juga boleh berpotensi menghadapi berbagai-bagai jenis penyakit seperti kurus kering, kekurangan zat dan sebagainya. Makanlah mengikut masa dan mengikut ukuran jumlah kalori yang betul. Ianya akan menjamin kesihatan yang baik dan berkekalan. Sekian dahulu untuk sesi PDPR kita pada hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih kepada kamu kerana sudi bersama-sama dengan cikgu untuk sesi PDPR kita pada hari ini. Cikgu doakan kamu sihat sejahtera dan terhindar daripada penyakit yang berbahaya. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada sesi pengajaran akan datang dan kita semua dapat bertemu muka pada sesi pengajaran dan pembelajaran di sekolah pada masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.